jam selepas subuh. Orang pun dah start, sebenarnya orang pagi-pagi tu dah start keluar ramai lah. Tapi masa aku bawa tengok-tengok tempat tu, Assalamualaikum, aku Azrael Yusof. Berjumpa lagi kita dalam rancangan IRAI Channel. Untuk kali ini episod 4, aku akan ceritakan serba sedikit berkenaan struktur ataupun fasiliti yang terdapat pada Masjidil Haram tu lah. Contohnya tempat ambil wuduk dekat mana, korang nak buang air dekat mana, toilet dekat mana kan. Sebab benda-benda ni sebenarnya penting lah. Macam aku first time pergi pun, aku seorang-seorang aku tertanya-tanya. Kita nak tanya orang pun ada segan-segan lah yang kita tak kenal. Tapi selepas aku explore, aku share lah dekat korang. Semoga bermanfaat lah info-info yang aku sharekan untuk episod kali ni. Okay guys, stay tune, thank you. Aku macam biasa, pagi tu aku gerak solo ke Masjidil Haram untuk menunaikan solat subuh berjemaah lah. After done solat subuh, aku sempat melakukan tawaf sunat. Ini adalah gambaran semasa selepas duha lah. Dekat Masjidil Haram ni terdapat beratus-ratus pintu lah. Tak silap aku dalam 120 macam tu. Tapi untuk pintu-pintu utama terdapat 5 ataupun 6 pintu. Pintu-pintu ni sebenarnya penting lah. Sebab apabila korang masuk ke dalam sana, kalau korang lupa korang masuk kat pintu mana, jadi sukar nak detect. Lagi-lagi tempat kita letak slipper. Kalau korang bawa masuk slipper okey, tapi kalau korang simpan luar slipper, jadi korang perlu masuk tempat mana yang korang letak tu lah. Satu lagi, pintu-pintu ni penting kalau korang pergi suami isteri ataupun dengan sahabat-sahabat. Sebab let's say lah korang pergi dengan suami isteri, tiba-tiba si isteri ke suami ke nak pergi toilet ataupun ambil wuduk, then terpisah. Jadi seeloknya sebelum korang masuk ke Masjidil Haram tu, korang dah set satu tempat ataupun pintu berdekatan untuk jumpa lah. Kalau katakan tiba-tiba lost kan. Satu lagi, telefon lah. Untuk komunikasi suami isteri, seeloknya korang cari line lah. Cari 2 line yang baru kat sana untuk senangkan komunikasi supaya tak sesat ataupun hilang. Sekarang ni aku berada satu level dengan Kaabah. Aku tak tahu nak assume ni floor berapa. Aku assume ni ground floor lah. Dia satu level dengan Kaabah. Ini adalah suasana selepas waktu subuh. Kalau korang boleh nampak, ramai orang tengah rest-rest. Ada yang sambung berzikir, ada yang mengaji, ada yang buat solat, ada yang tawaf, ada buat sa'i. Depends lah. Korang pun aktiviti bebas, tak ada masalah nak buat apa pun. Dekat level yang sama level dengan Kaabah ni, dia ada yang tempat open dan tempat yang ada bumbung sikit lah. Normally tempat yang ada bumbung ni dia aircon lah. Kalau tiba waktu solat, lelaki akan berada di hadapan, perempuan digalakkan yang dekat belakang lah. Maksudnya kalau katakan let's say kita tengah buat tawaf kan, lelaki perempuan buat tawaf semua yang dekat dengan Kaabah. Bila orang azan ke, bila dah dekat nak qomat semua, lelaki akan masuk saf ke depan dan perempuan akan bergerak ke belakang lah. Itu yang sepatutnya lah. Aku sedang menuju ke eskalator. Bila korang naik eskalator ni, sampai atas tu dia akan sama level dengan kawasan luar. Maksudnya dalam Kaabah ni dia macam turun satu level. Tabung haji akan lepaskan korang sampai tiba waktunya musim haji tu. Tarikh-tarikh penting untuk haji tu baru korang akan gather balik. Macam aku ni ada masa seminggu lebih aku explore lah kawasan-kawasan Mekah ni macam mana. Actually tabung haji pun dia ada aktiviti-aktiviti dia sendirilah. Maksudnya kita boleh pergi, dia ada sediakan event, contoh melawat museum ke, ada yang pergi pasar, ada yang pergi tengok tempat-tempat sejarah. Depends on korang, aktiviti di mana yang korang nak pergi dulu. Aktiviti-aktiviti tu tak wajib lah. Itu adalah gambaran selepas waktu duha ataupun subuh. Orang dia tak berapa nak pack lah. Sebab masa tu aku rekod pun dah 2-3 jam selepas subuh. Orang pun dah start, sebenarnya orang pagi-pagi tu dah start keluar ramai lah. Tapi masa aku bawa tengok-tengok tempat tu, orang kurang. Kalau ikutkan, kalau lepas waktu zuhur ke asar ke, betul-betul lepas waktu solat, dia punya crowded dia memang pack lah. Korang nak jalan pun dia ada laluan-laluan dia lah. Korang tak boleh ikut suka korang lah. Askar akan jaga laluan mana boleh masuk, laluan mana tak boleh masuk. Sekarang ni jom kita tengok luar kawasan Masjidil Haram lah. Lepas korang naik eskalator tu, bila korang keluar, dia sama level dengan kawasan luar ni. Aku tak banyak video kawasan luar ni, jadi aku akan slowkan atau snap gambar untuk tunjuk korang toilet dia dekat mana.
Public toilet ni dia tak bercampur Jadi kalau ni adalah toilet lelaki, ada tulis nombor 3 dengan gambar orang warna biru. Dia sepatutnya sebelah dia akan ada toilet perempuan tapi jauh lah, bukan berdekatan. Toilet perempuan warna pink tak silap aku. Tempat wuduk dia ada banyak. Ni salah satunya tempat wuduk. Dalam toilet tadi pun ada tempat kita ambil wuduk. Dalam Masjidil Haram pun ada tempat ambil wuduk. Dalam Masjidil Haram tempat ambil wuduk dia bawah tangga. Hotel aku ke Masjidil Haram agak jauh lah, 800 ke 900 meter lah. Tak apa, nanti aku tunjukkan korang. Tapi aku dah fast forward lah. Untuk macam aku pergi tu muda lagi okey lah. Tapi untuk warga tua quite far lah kan. Nak jalan kaki 800 ke 900 meter setiap kali sekali solat. Sebab siapa yang solat dekat Masjid Haram ni, dia punya pahala dia 100,000 kali ganda compare dengan masjid-masjid biasa kan. Jadi kalau boleh kita perbanyakkan solat dekat Masjidil Haram lah. Tapi itulah, biasanya aku punya cara, aku akan pergi sana dua waktu solat lah. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, Subuh tu satu kali. Jadi 3 kali lah kalau aku pergi ke Masjid Haram satu hari tu. Ni name card aku punya hotel, tempat penginapan. Kalau tengok dalam map tu macam dekat, tapi sebenarnya jauh jugalah. Kita balik ke hotel ni biasanya untuk rehat, mandi, tidur dengan makan lah. Waktu-waktu lain tu kalau boleh kita banyakkan lah dekat Masjidil Haram. Ni suasana dalam bilik. Korang boleh makan dekat dia punya cave ataupun korang boleh makan kat bilik. Ni sahabat-sahabat haji aku lah, sebilik dengan aku. Dia tengah makan malam lah, dinner. Tabung haji akan bagi jemaah haji makan 2 kali sehari, iaitu makan tengah hari dengan makan malam. Untuk minum pagi kita kena beli sendiri. Okay guys, sampai di sini saja untuk episod kali ini, episod 4. Tak sempat lagi nak cerita banyak tentang sahabat-sahabat aku. InsyaAllah untuk episod 5 aku akan cerita aktiviti aku dengan sahabat-sahabat aku semasa berada di kota Mekah lah, Masjidil Haram. Semoga video ini memberi sedikit manfaat kepada korang dan gambaran waktu haji nanti. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kita dalam episod yang akan datang. Kalau ada apa-apa nak komen, boleh komen di ruang bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.